Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita pada pagi ni di sebalik ujian COVID-19 dan sebagainya. Allah Taala masih lagi bagi kita taufik, perkenannya untuk kita berada di rumah je. Satu nikmat yang tak terkira, satu nikmat yang sangat-sangat hebat, yang dulu-dulu kita selalu dengar tapi kita tak berasa, iaitu hadir ke majlis ilmu dan masjid ni adalah pilihan daripada Allah. Tapi bila berlakunya COVID ni, kita berasa benda tu. Dulu kita tak rasa sangat, sebab bila kita nak hadir ke masjid, kita hadir je lah. Bukan payah sangat, tinggal nak start motor, nak start kereta, mai lah. Kadang-kadang kita tak berasa itu adalah pilihan daripada Allah. Tapi bila kita dihalang daripada datang ke masjid, walaupun kita sihat, walaupun kita ada tenaga, ada masa, ada kudrat untuk datang ke masjid, tak dapat. Waktu tu barulah kita macam terpukul, kata betul lah, ni semua adalah pilihan daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak tentukan kita berada di rumah dia, maka tak dapat kita berada di rumah dia. Walau rumah depan masjid, walaupun masjid depan rumahnya, kan? Tapi bila selepas kita boleh hadir, maka mudah-mudahan kita betul-betul syukuri. Betul-betul kita syukuri Allah. Allah izinkan lagi aku untuk hadir. Sebab kita pun tak tahu Allah izinkan lagi kita ke tidak, bila nak boleh nak hadir, kan? Tapi sekali dah ni boleh, alhamdulillah. Lepas tu di Kedah ni COVID tak selesai lagi. Boleh je anytime tiba-tiba jadi balik. Mudah-mudahan tidak lah, mudah-mudahan Allah selamatkan. Tapi nak cerita boleh tu, dia boleh jadi, kan? Dia harus untuk jadi. Kalau tiba-tiba dihalang semula, contoh, boleh je tiba-tiba pihak Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan buat pengumuman, kata masjid ditutup semula, contohlah, kan? Untuk imam dengan Bilal sahaja yang hadir. Waktu tu kita tak boleh main lagi sekali. Jadilah ni yang kita boleh ni, syukurlah sungguh-sungguh. Dan kita ajaklah sahabat-sahabat kita untuk bersyukur sekali dengan cara hadir, kan, ke masjid, ke majlis ilmu dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, pagi ni Allah perkenankan kita setelah sekian lama. Mungkin tuan-tuan hadir dah majlis ilmu sebelum daripada ni, tapi kuliah kita di sini ni kali pertama dah, kan? Alhamdulillah. Okey. So kita mulakan dulu macam biasa, macam tiap-tiap bulan. Selama ni kita mulakan dengan baca niat menuntut ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Sahaja aku menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, memberi peringatan, mendapat peringatan, memberi manfaat, mendapat manfaat, memberi faedah, mendapat faedah, berpesan supaya berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, semata-mata untuk mencari redha Allah, dekat dengan Allah dan pahala daripada Allah Ta'ala.
Dan itulah niat kita, tujuan kita datang pada pagi ni. Alhamdulillah. So kita terus je lah, straight to the point. Dah pukul 9.40 pun. Jadi kita terus pergi kepada kitab hikam kita, Untaian Hikmah Imam Al-Haddad. Kita sampai pada hikmah yang ke berapa? 30? 28? 38? 3 betul? 38 lah. 37 sudah. Okey. Macam ni jadi 20 genap lah. 30, 33, 36, 37. Kita biasa baca 3 satu kali kan? 3, 36, 39, 28. Minggu pertama kita baca satu saja. Jadi sepatutnya 37 lah. Macam mana kita boleh terajak? Okey. Saya ingat biasa kita baca 3 hikmah satu kuliah. 3 hikmah satu kuliah. 10 kuliah 30. 33, 36. Kuliah pertama 1, 37. Jadi hari ni 3 berapa? Betul lah. Okey. Selesai. Muka surat kitab purple 99. Okey. 99. Hikmah yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairum min imsaki fahuwa minal mu'thirina lid-dunya. Okey. Man amsaka, siapa yang menahan. Amsaka maksudnya tahan. Kita biasa dengan perkataan imsak, kan? Imsak maksudnya tahan diri dari makan dan minum. Kan, waktu puasa kan, 10 minit sebelum subuh tu kita panggil waktu imsak, kan? So imsak tu tahan diri. Imsak tu tahanlah sebenarnya, waktu untuk kita tahan. So orang perempuan yang suci daripada haid pada bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan disunatkan imsak, kan? Maksud disunatkan imsak, disunatkan untuk menahan diri daripada makan dan minum. Itu perkataan imsak. So amsaka perbuatannya, imsak adalah dia punya kata terbitan dia lah. So amsaka perbuatan dia, iaitu dia telah menahan diri. So menahan apa kat sini? Man amsaka syai'an, dia menahan sesuatu dekat sini ya, disebutkan. Tapi kat sini diterjemahkan hartanya. Sebab maksud sesuatu dekat sini ni, syai'an kat sini lebih kepada hartanya lah. Sebab yara anna infaqahu khairum min imsakih, dia melihat bahawasanya menginfakkannya itu lebih baik daripada menahannya. Fahuwa minal mu'thirina lid-dunya, maka dia tergolong orang yang mementingkan hal dunianya. Mu'thirin maksudnya mengutamakan. Mengutamakan. Ayat yang biasa kita hafal surah Al-A'la, Allah Ta'ala sebut apa dia? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tu'thir maksudnya mengutamakan. Kamu mengutamakan. Tu'thiruna, kalian mengutamakan. Hayatad dunya, kehidupan dunia. Okey, ini daripada perkataan yang biasa juga kita mungkin dengar, ithar. Ithar mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Surah Al-Hasyr Allah Ta'ala sebut wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri. Maknanya perkataan ithar, utamakan orang lain. Utamakan orang lain dalam bab dunia, bukan dalam bab akhirat. Dalam bab dunia kita utamakan orang lain, kita bagi kat orang lain, kita tak apalah, kau ambil lah, aku tak payah pun tak apa, contohnya bab dunia, bab makan minum, bab harta benda dan sebagainya. Tapi dalam bab akhirat, bab agama, dia tak ada isar.
Dia tak ada isar. Kita berebut nakkan kekayaan akhirat. Itu tak ada isar. So dekat sini Allah Ta'ala sebut bal tu'thirunal hayatad dunya. Ayat yang kita hafal surah Al-A'la tu kan, Sabihis, surah Sabihis lah kan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Khairum wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Okey. Jadi perkataan ithar digunakan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut. Jadi siapa yang kat sini sebutkan menyaksikan orang yang mengutamakan dunia, salah. Orang yang tidak mahu membelanjakan hartanya walaupun dia mengetahui menginfakkannya lebih baik, termasuk di kalangan mereka yang difirmankan Allah dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, sedangkan Allah memberitahu hakikatnya, wal akhiratu khairum wa abqa, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka inilah orang yang bodoh, tidak mahu menukarkan hartanya yang akan binasa kepada ganjaran yang kekal abadi di akhirat kelak, seumpama tidak mahu menukar kaca dengan permata. Okey. Kalau kita perhatikan, ada satu ayat yang mungkin orang confuse tadi ni. Siapa yang menahan hartanya sedangkan dia berpandangan bahawa menginfakkan itu lebih baik daripada menahannya, maka dia tergolong orang yang mementingkan dunia. Nampak tak ayat dia berpandangan bahawa menginfakkan lebih baik daripada menahan? Betul lah kan? Infak lebih baik daripada tahan. Cumanya apa isu dia sekarang ni? Dia tahu dah kata infak itu lebih baik, tapi dia tak mau infak. Dia tahu dah, bukan tak tahu. Ni cerita ni bukan cerita orang tak tahu. Cerita kat sini cerita orang yang tahu, kata memang infak, kita belanjakan harta di jalan Allah lebih baik daripada kita tahan untuk diri kita. Tahu dah. Itu yang disebutkan wahwa yara, dia berpandangan, dia melihat, yara anna infaqahu khairum min imsakih. Dia tahu kata memang nak infak itu lebih baik daripada menahannya, tapi dia tetap tahan, dia simpan juga, dia kedekut juga. Maka ini termasuk di kalangan yang Allah Ta'ala sebut bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Yang ni sebenarnya ayat ni, walaupun kita selalu baca ataupun Tok Imam selalu baca, kadang-kadang kita tak hayati kan. Sepatutnya kan bila kita dengar ayat ni dibaca oleh imam, kita rasa terpukul kan, rasa ayat ni sebenarnya tuju pada kita. Sepatutnya begitu. Kalian mengutamakan kehidupan dunia sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal kan. Jadi Allah Ta'ala sebut tu dalam bentuk tempelak sebenarnya. Dia macam menempelak kita. Orang Buddha sekarang ni dia kata apa, deep, sentap dan sebagainya. Sepatutnya begitulah. Allah sebut tu sifat kita sebenarnya. Kita memang utamakan kehidupan dunia berbanding dengan akhirat. Bukannya kita tak tahu akhirat lebih baik. Bukannya kita tak tahu akhirat tu kekal. Bukan kita tak tahu kalau kita infak, kalau kita ada duit RM10, RM10 tu kita infak lebih baik daripada kita simpan. Bukan kita tak tahu. Benda tu semua tahu, insya-Allah. Asal namanya manusia, tak kira agama pun, dia tahu kata dia tolong orang dengan duit tu lebih baik. Apatah lagi kalau orang tu Islam, dia tahu pula ganjaran akhirat, dia tahu ganjaran berlipat kali ganda di akhirat nanti. Bukan dia tak tahu. Dan semua tahu. Kalau namanya orang Islam, lagilah sepatutnya tahu. Tak kira orang tu sama ada orang yang berpelajaran ke tak berpelajaran ke, orang yang bekerja ke tak bekerja ke, siapa pun dia tahu kata infak lebih baik daripada simpan. Tapi bila nak infak dia jadi kedekut. Yang inilah yang ditujukan oleh Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Bukannya bab tak tahu, tetapi bab tak buat. Simpan harta tu kan kadang-kadang kan kita kedekut kan. Kita tahulah kita punya kedekut. Kita tahu. Tabung lalu kita sedekah senyuman sahaja. Tak apalah. Lain kalilah. Nantilah kan. Lain kalilah aku bagi. Lain kali aku bagi ni tak tahu lagi kok balik lagi mati tak tahu lagi kan. Tapi kita ada juga perkataan tu, lain kali.
nantilah aku bagi, nantilah, next time, kali yang akan datang, nanti aku bagi, insyaAllah aku bagi, bulan depan aku bagi, dan sebagainya kan. Kita tangguh-tangguh kan, tak apalah nanti dulu, ni nak simpan sikit lagi ni untuk anak aku, untuk ni, macam-macam kan. Jadi kelebihan pun kita tak payah cerita panjang, tuan-tuan semua pun tahu, dan saya pun dah cerita, kita pun dah cerita banyak kali dah dalam majlis-majlis kita kan, tentang kelebihan infak dan sebagainya, ganjaran bagi orang infak, masya-Allah kan, semua kita tahu dah. Tapi tinggal lagi kita ni buat ke tidak, itu je. Dan alhamdulillah tuan-tuan semua di kalangan orang yang masya-Allah, orang yang rajin infak, alhamdulillah. Cuma ada juga yang kita tahan lagi. Kadang-kadang dia main juga rasa kedekut tu. Jadi kita ni lah kan. Saya cakap pada diri sendiri juga kadang, cakap pada sendiri, Allah. Dan bila orang minta bantuan, kita tahu dah kata benda ni perlu kan, gini. Selalu lagi lah nombor saya viral. Orang yang minta bantuan ni tak tahulah berapa ribu. minta bantuan. Yang kita tak kenal tak apa lagi, yang kita kenal. Kita kenal, kita tahu benda tu betul. Untuk mat tahfiz lah, untuk dewan, untuk muktamar lah, apa ni kan, muktamar ni tengah banyak ni kan, ada bantuan tu dan sebagainya. Jadi bila kita dapat tu, adakah kita berasa kedekut waktu tu? Duit ni aku nak simpan ni, nak kena beli handphone baru, contoh kan. Jadi dia main kedekut tu, kita kena ingat balik, kau utamakan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat ke? Ayat ni elok ulang-ulang kan, apa surah ni kan kita baca bila yang sunnah baca surah ni Al-A'la, waktu pagi Jumaat ganti surah Sajdah kan. Kalau tak mampu baca surah Sajdah, ganti dengan surah Al-A'la ni kan, Sajdah dengan Insan. Kalau kita tak mampu nak baca, kita ganti dengan Al-A'la dengan apa dia, Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah. Itu cara dia, jangan tinggal langsung. Sebahagian kita kalau semayang kat rumah contoh kan, surah Sajdah tu tak hafal lagi kan, ke hafal Sajdah semua dah? Insya-Allah. Ustaz jangan pandang lekeh Ustaz, kami orang Kedah Ustaz. Sajdah ni umur 6 tahun kami hafal dah. Okey. Sajdah tak hafal lagi. Jadi bila Sajdah tak hafal, kita nak baca ataupun mungkin tak dan, contohnya kita nak cepat, Sajdah panjang kan, rakaat pertama Sajdah, rakaat kedua Insan kan panjang. Sembahyang subuh pagi Jumaat kan dia jadi panjang kalau baca dua-dua surah ni kan. Jadi kita mungkin kalut nak buat apa-apalah, contohlah kata kita nak kena travel ke nak apa, contohlah kita nak cepat. Jadi ganti dia apa dia? Ganti dia Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul Ghashiyah. Yang ni cubalah hafal. Jangan yang ni pun tak hafal juga. Hafal kuliah dengan kulullah je Ustaz. Tak apalah, bolehlah. Janji semayang. Lagi elok daripada tak semayang. Cumanya gantilah dengan Sabbihis dan hal ata. Cuba dapatkan tu. Lain waktu bila lagi baca surah ni, waktu semayang raya, semayang sunat raya. Semayang sunat raya, imam disunatkan untuk baca surah ni. Makmum tak perlulah kan, makmum baca Fatihah saja. Jadi imam elok baca Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul Ghashiyah. Macam tu juga semayang Jumaat. Semayang Jumaat elok baca surah Al-Jumu'ah tu sendiri dan juga surah Al-Munafiqun. Tapi kalau tu imam tu rasa macam panjang sangat, ataupun mungkin kalau Kedah tak apa lagi hari Jumaat cuti, tapi kalau negeri yang bekerja hari Jumaat, kalau tu imam baca surah Al-Munafiqun, surah Sajdah Al-Munafiqun panjang sangat, sekali lagi mungkin orang nak pergi kerja lambat kan. Jadi gantinya adalah Al-A'la dan Al-Ghashiyah juga, Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul Ghashiyah. Jadi ini surah ni antara surah yang memang sunat baca. Kalau Imam Abdullah bin Abdul Haddad sendiri akan baca surah Al-A'la ini pada malam Jumaat, semayang Isyak. Semayang Isyak malam Jumaat dia akan baca surah ni. Maknanya subuh baca surah Sajdah, surah Insan kan. Jadi malam Jumaat, Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat waktu Isyak. Waktu Isyak tu baca Sajdah, baca Sabihis dan juga Al-Ghashiyah.
Itu amalan Imam Abdullah bin Al-Haddad. Khamis malam Jumaat baca yang itu. Jumaat malam Sabtu lain pula. Jumaat malam Sabtu, Jumaat Isyak baca wadduha, ad-duha dengan Alam Nashrah. Jadi senang ceritanya, surah ni memang surah yang memang jadi rutin biasa dibaca. Salah satu sebabnya inilah dia. Ayat yang ujung ni dia memukul kita. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat ni memang memukul kita sebenarnya. Okay. Seterusnya 39. Wa bi anhu qala radhiyallahu anhu musyahadatul mu'thirina lid-dunya tamhu hubbal akhirati minal qalb. Fa kaifa bil mujalasati wal mukhalatah. Apa dia? Menyaksikan orang-orang musyahadah menyaksikan. Kita pun tahu perkataan syahadah kita dah sebut kan. Syahadah tu persaksian kan. So menyaksikan al-mu'thirina lid-dunya. Mu'thir tadi kita dah jumpa perkataan ini tadi. Mu'thir maksudnya orang yang mengutamakan. Mu'thirina lid-dunya, mengutamakan dunia. Jadi menyaksikan orang yang mengutamakan dunia berbanding dengan akhirat dia. Tamhu, menghilangkan, menghapuskan apa dia? Hubbal akhirah, cinta akhirat. Dia menghapuskan cinta akhirat. Minal qalb, daripada hati. Cinta akhirat daripada hati akan hilang apabila menyaksikan orang yang mengutamakan dunia. Fa kaifa bil mujalasati wal mukhalatah. Maka bagaimana dengan duduk-duduk dan bercampur gaul dengan mereka. Jadi ni pun satu perkara yang kita boleh faham direct. Tengok orang yang mengutamakan dunia pun boleh hilangkan rasa cinta pada akhirat. Macam mana pula kalau kita bergaul dengan mereka? Duduk-duduk dengan mereka dan sebagainya. Dalam satu pepatah Arab disebutkan manjalasa janas. Manjalasa janas. Maksudnya duduk sekali dengan seseorang, kita akan ambil juga cara orang tu. Dia terpengaruh dengan orang tu. Manusia akan terpengaruh dengan orang sekeliling dia. Jadi duduk dengan orang yang cintakan dunia, cinta akhirat akan hilang. Walaupun kita ni jenis orang yang rajin semayang, jenis apa semua, tapi kita duduk-duduk dengan apa? Cinta akhirat kita akan hilang. Lama-lama hati jadi keras. Jadi jaga-jaga. Hal ini demikian kerana orang yang mengutamakan dunia berbanding akhirat akan mengotorkan zahir dan batinnya dengan kotoran dan kegelapan dunia. Maka sesiapa yang menyaksikannya, kegelapan dunia itu akan memadam cahaya cinta kepada akhirat dalam hatinya. Ia akan menariknya kepada cinta dunia. Oleh kerana itulah Allah berfirman kepada Nabi-Nya SAW dalam surah Taha, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini. Jadi kenapa linaftinahum fi? Supaya kami menguji mereka padanya. Jadi mereka dapat ni sebab ujian untuk mereka. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Allah Ta'ala itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi akhirat nanti. Jadi Nabi SAW pun Allah Ta'ala tak bagi duk tengok orang yang dapat kesenangan duniawi ni sangat. Sebab kita kan kalau tengok kesenangan duniawi, kadang-kadang memanglah hati manusia kan, dia ada rasa macam teringin. Dia ada rasa teringin. Tengok orang ada ni, tengok orang ada tu, dia ada rasa teringin. Manusia, sebab kita ada nafsu. Nafsu, memang nafsu ni yang akan menyebabkan kita rasa teringin. Tengok kan, hebatnya rumah dia, hebatnya kereta dia, hebatnya apa-apalah, kita berasa begitu. Tengok Allah, dia jadi macam tu. Tapi Allah Ta'ala larang Nabi SAW daripada memanjangkan pandangan mata kepada golongan yang begini. Sebab kena ingat,
bahawasanya mereka ini sebenarnya sedang diuji. Itu kan ujian, Allah uji sebenarnya. Tapi kita nak pula ujian. Kita tengok orang sakit, kita tak ada pula berasa untungnya lah dia sakit. Kan bagus kalau aku pun sakit macam ni juga. Ada rasa macam tu? Tak mungkin lah kan. Walaupun tu pun ujian juga kan. Ujian juga tu. Orang susah, ujian juga. Tapi kita tak berasa nak pun, sebab nafsu kita tak mau. Tapi bila bab harta yang merupakan ujian juga, kita boleh pula, aduh kan best kalau dapat, dan sebagainya, rasa nak dan sebagainya. Jadi kena hati-hati, hati-hati sungguh-sungguh. Dan Imam Al-Haddad sebut kat sini, dia akan tarik tu dalam hati kita. Hati kita ni kalau kita asyik tengok aja, tengok tu sendiri pun akan memadamkan cinta akhirat. Sebab nafsu kita ni dia akan padam cinta akhirat tu pada hati kita. Dia dah tengok dunia, dia rasa dunia tu seronok, dia lupa yang akhirat jauh lebih seronok. Dia akan jadi lupa benda tu. Tu baru tengok, belum sembang lagi. Kita duduk dengan orang macam ni, dia bersembang kekayaan dia. Sembang dia semua juta-juta. Sembang gitu, sembang ni cerita tu, cerita ni. Kita baru bersembang, kita dengar tu seronok. Kita tak boleh apa pun, sembang je pun. Dia sembang 1 sen boleh tak bagi kita. Kita sembang dengan dia, teh tarik kita minum tu pun kita kena bayar sendiri, contohlah. Tapi dia sembang juta-juta, contoh kan. Jadi sembang tu sendiri, hati kita ni dia terpaut, dia tertarik juga dengar apa yang dia sembangkan. Dia cerita begini, dia cerita tu, dia cerita ni apa semua. Dunia lah, dunia. Tak kira lah apa pun, tapi dunia. Hati kita akan tertarik sikit-sikit, lama-lama terlupa tentang akhirat. Sama juga dengan duduk-duduk je, duduk-duduk dengan mereka ni. Memang kita akan ada rasa kan. Kita pergi rumah orang yang rumah yang hebat kan. Masuk rumah tu kan, kita jadi macam hebatnya rumah, seronok lah duduk sini kan. Waktu kita rasa seronok duduk situ kan, kita lupa seronok duduk ke syurga. Kadang dunia tu dia tarik kita kan. Kita naik kereta orang yang hebat kan. Saya ada naik kereta orang yang memang Masya Allah, kereta harga juta-juta ni kan. Naik kereta, duduk kan. Waktu kita duduk dalam kereta harga juta ni, kadang kita lupalah tentang nikmat akhirat yang jauh lebih baik kan. Memang macam tu. Mujurlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ingatkan kita balik kan. Ni dunia je, sat je. Kalau diingatkan je tu Alhamdulillah. Tapi kalau tak ingat, hati kita akan teruslah tertarik dibuai oleh dunia. Walaupun kita tak dapat apa benda tu, tapi hati tu jadi gelap. Akhir sekali kita nampak dunia lebih penting daripada akhirat. Waktu tu maka mudahlah untuk kita lambat-lambatkan solat kita. Mulalah kita berasa tak penting pun hadir majlis ilmu dan sebagainya kan. Tuan-tuan, orang buat kursus untuk kaya, kursus perniagaan ni kan, nak kaya, kursus marketing lah, kursus apalah. Satu kursus dia ribu-ribu tu, kos dia nak masuk kan. Ada yang 2,000, ada 5,000, ada 20,000, ada 30,000 satu kursus. Ada lebih daripada tu, ada lebih. Berapa paling tinggi biasa dengar kursus? 80,000 satu kursus. Tu kalau keluar tu jadi jutawan terus satu. 80,000 satu kursus. Kursus berapa hari tu? Ke kursus yang jadi macam dia training, dia coaching semualah. 80,000 satu kursus. Tu nak bagi kaya lah tu kan. Kaya dunia kan. Nak bagi kaya dunia. 80,000 dia sanggup bayar tu 80,000 tu. Sebab nak kaya. Sebab nak kaya, sanggup bayar. Tak ada masalah, kita bukan kata haram kan. Dia nak belajar seperti dia lah. Dia nak bayar 80,000 tu sekati dia lah. Tapi perhatikan macam mana kita mengutamakan kehidupan dunia bandingkan akhirat kan. Masjid dekat dengan rumah, ada majlis ilmu tapi walaupun free. Ilmu juga kan, yang tu pun ilmu, kita tak nafi. Ilmu perniagaan tu ilmu kan, yang bukan ilmu yang haram. Bahkan memang baguslah orang Islam ada ilmu perniagaan. Ilmu perniagaan tu bagus. Tapi macam mana kita tengok, kita sanggup spend 80,000, duduklah berapa hari dalam kursus tu untuk mengaji ilmu tu, tapi ilmu akhirat yang ada di masjid kita tak mau main. Walaupun free, walaupun dekat je dengan rumah. Orang Kedah pergi ke KL ambil kursus perniagaan, berapa banyak
Masjid sebelah rumah tak mau datang. Baca hadis, baca tafsir, baca apa kan? Bukan kata tu, baca tajwid Quran pun tak lepas lagi kan? Padahal ustaz yang mengajar di masjid tu tak minta 1 sen pun daripada dia. Hamai je aku mengajar alif bata macam mana nak baca Quran untuk akhirat. Yang ni ayat ni memang sangat-sangat kena dengan kita semua. Tapi kenapa orang yang orang sanggup hadir kursus macam tu? Salah satu faktornya adalah orang berniaga ni, tuan-tuan perasan orang berniaga zaman sekarang. Zaman dulu lain sikit. Zaman dulu kalau dia kaya pun, ramai yang kaya tapi dia simpan kekayaan dia tak mau tunjuk ke orang sangat. Dia mati baru orang tahu, kata kaya punya ni. Harta satu Malaysia ada. Macam apa? Bapak Tiga Abdul, Sadiq Sigaraga. Kan? Sampai negara-negara luar apa semua kan? Negara Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan semua kan. So, ramai je macam tu. Zaman lah ni orang berniaga sikit je dia kena tunjuk kekayaan dia dekat Instagram, dekat Facebook. Tuan-tuan perasan orang berniaga sekarang ni dia kena tunjuk duit cash banyak. Dia letak sampai ke tahap tuan-tuan, kali kantoi ada seorang tu dia buat live, dia tunjuk cash banyak atas katil dia. Sekali kipas dia lupa nak tutup, terangkat duit tu rupanya atas je duit, bawah kertas putih. Rupanya duit palsu. Masalahnya buat live. Live ni tak boleh nak edit lah kan? Orang semua tengok rupanya duit palsu. Nampak macam penuh satu katil tu duit, tapi nak kena tunjuk duit banyak. Dia kalau dia pergi melancong, dia kena tunjuk dia melancong tu mesti tempat yang hebat-hebat. Rumah dia kena tunjuk rumah macam istana apa Bollywood dan sebagainya. Dia memang kena tunjuk benda macam tu, dan dia kena paparkan dekat media. Sebab apa? Dia nak orang semua pun akan jadi ejen macam dia dan mesti kaya macam dia. Sahabat-sahabat saya yang jual insurans contohnya kan, dia kata salah satu benda yang kami kena ada, kami kena beli kereta Mercedes. Sebab apa? Jadi orang yakin kata. Jadi bila kita jual tu orang yakin. Dan satu lagi, supaya senang kami nak cari ejen bawah. Ejen baru bila dia tengok, wish dia ni berapa tahun baru jadi ejen dah pakai Merc dah. Mercedes pula, bukan Mercedes lama-lama, mesti 20 tahun lepas ni, mesti ambil Mercedes Sport yang baru kan. Jadi ejen yang bawah tu direkrut macam mana? Dengan sudut untung tu ataupun kekayaan dunia tu kan. Dia tunjuk, oi kaya dunia ni, hebat ni. Benda macam ni dia jadi lumrah. Sebab apa? Sebab manusia melihat, dan melihat tu memang akan mempengaruhi hati. Jadi bila kita selalu tengok orang-orang macam ni, hati akan terpaut. Memang psikologinya begitu. Hati akan terpaut. Bila tengok orang macam ni, kita pun nak jadi macam mereka juga. Jadi orang yang buat kursus ni dia akan lebih kaya lah. Sebab dia ajar orang yang berniaga yang ikut kursus dia supaya sebarkan, tunjukkan kekayaan. Nanti orang lain pun akan nak belajar macam tu. Orang lain pun akan masuk kursus dia, bayar 80,000. Sebab nak jadi kaya macam orang tu. Macam orang nombor 1, orang nombor 2, nombor 3. Padahal dia tak mesti kaya juga. Rezeki daripada Allah Ta'ala kan? Saya ceritanya tengok tu memang boleh mempengaruhi. Ini psikologi. Tapi benda ni dah diajar oleh para ulama dasarkan pada ayat Quran. Allah Ta'ala sendiri sebut pada Nabi SAW. Nabi ni maksum. Tapi Allah Ta'ala gunakan perkataan ni, ayat ni seolah-olah tujunya pada Nabi. Ayat ni seolah tuju pada Nabi. Padahal sebenarnya kalau ikutkan Nabi itu memang maksum. Nabi memang tak peduli dunia. Yang sebenar-benarnya kalau kita perhatikan ayat ni, sepatutnya kita ni lah yang sepatutnya kena ambil pengajaran dia. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Surah Taha. Jadi kat sini ni kita ambil tengok kan Allah. Kan kita baca ni memang didik diri kita supaya tak usah tu tengok sangatlah. Kalau Facebook tuan-tuan jangan follow lah, jangan like lah orang-orang yang suka tunjuk kekayaan ni. Kan? Unfollow semua. Jangan. Kan? Apa buanglah like tu apa dia? Dislike. Apa-apalah. Tak usah lah tengok benda dia semua. Di zaman sekarang ni lah. Sebab zaman sekarang ni lebih senang nak tunjuk dengan gambar. Zaman dulu kurang sikit nak tunjuk dengan gambar ni. Jadi kalau dia kaya pun orang kampung dia je lah tahu dia kaya. Dah cukup lah. Itu je lah. Kan?
Orang lain tak tahu. Tapi lah ni, dia sebab dia tunjuk gambar tu internet. Satu dunia boleh tengok. Dia punya kekayaan. Jadi dia kena tunjuk satu dunia biar tahu kata dia kaya. Walaupun hutang yang banyak sebenarnya. Kita pun tahu dia menjaga macam mana. Ada seorang sahabat saya, dia kahwin dengan seorang perempuan. Dia kata perempuan tu kaya. Sebab perempuan tu mula-mula dia jumpa, perempuan tu pakai kereta Maserati. Maserati tu apa dia? Mercedes. Kan? Maserati lah. Kereta mahal lah kan? Lepas tu dia jumpa perempuan tu macam tu. Perempuan ni pula berniaga dia macam terkenal lah. Billboard dekat tepi highway banyak, apa semua. Jadi dia kata, kaya sungguh perempuan ni. Jadi perempuan ni anak kat dia. Dia bujang lagi. Lepas tu dia berapa bulan lepas tu kahwin. Tapi dia sebut dengan saya perkataan pertama dia tu bab tu, kereta perempuan tu. Bukan perempuan tu solehah ke, perempuan tu. Benda pertama dia sebut yang tu dulu. Dia tu ustaz. Kereta dia pun ustaz. Allah. Dia macam tu. Itu dulu yang dia terpengaruh maknanya. Dia nampak sangat dia terpengaruh tu dengan benda tu dulu. Lepas tu kahwin. Lepas berapa? 2 bulan je kot cerai. Kali lepas bercerai tu, kita pun kesian sembang. Tu dia kata, ustaz, bohong lah. Semua hutang. Bukan ada duit ustaz, saya duit banyak daripada dia lagi. Kata berniaga tu pun macam nak jatuh je. Tengok-tengok sungguh lepas tahun perempuan tu bankrupt. Tak ada apa pun. Hutang betul tak boleh bayar bank. Habis. Semua kena jual. Tapi dia cerai dah lah. Tapi sebenarnya kita tanya Allah, kesian tau. Kesian dengan orang macam ni. Maksudnya dia terpengaruh dengan dunia seseorang. Sedangkan dunia tu hanyalah pinjaman. Benda yang Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Bukan pinjam bank je. Kalau dia bukan pinjam bank pun kita tahu dunia tu sementara saja. Allah boleh cabut bila-bila masa. Tapi terpengaruh dengan dunia, memang orang tak cerdik. Memang tak cerdik. Tapi benda tu boleh berlaku dalam masyarakat. Seterusnya last. Yang ke-40. Qala radhiyallahu anhu, kafa bifiqdanir raghbati fil khairi musibatan wa kafa bidzulli fi talabid dunya uqubatan wa kafa bizzulmi hatfan li sahibihi wa kafa bidzambi aran lil mulimmi bihi. Okey. Kafa, cukuplah, kan? Maksudnya kalau ini je pun dah habis dah. Cukup sangat dah tu. Kafa bi fiqdanir raghbati. Fiqdan ni maksudnya hilang, tak ada. Ar-raghbah, keinginan, fil khairi, pada kebaikan, musibah, sebagai satu musibah. Maknanya apa? Hilang rasa suka pada kebaikan tu pun, itu je pun dah satu musibah yang sangat-sangat besar. Dan kebaikan ni maksudnya kebaikan dunia akhirat lah. Dia tak mau. Dia tak ada rasa nakkan kebaikan akhirat. Musibah apa sebenarnya lebih besar daripada tu? Tak ada musibah lebih besar daripada tu sebenarnya. Musibah dunia ni dia tak akan sama dengan musibah tak mau buat baik. Tak mau buat baik ni satu musibah yang sangat-sangat besar. Tu pasal bila orang yang melawan Allah Ta'ala, lepas tu dia kata saya tak ada kena apa pun. Sebab ulama' dia akan tanya satu je kadang-kadang kan, hang boleh bangkit kiam mulal? Tak. Tu ujian, itulah musibah. Musibah lah tu. Musibah sebab tak mau. Dia jadi tak mau, dia tak ada terasa pun nakkan kebaikan. Itu musibah yang sangat besar. Sebab keinginan tu yang penting tu, tak mau tu musibah sungguh. Kalau suami isteri, kita boleh kata musibah bila suami tu tak mau kat isteri tu, isteri tak mau kat suami. Tak mau, memang tak ada keinginan langsung. Tengok muka pun tak mau. Tu kita kata musibah dah tu. Hubungan suami isteri tu memang retak nanti belah lah tu. Tapi yang ini akhirat ni, tak mau akhirat. Dia tak ada rasa pun nak. Dia tak ada rasa pun nak buat baik untuk akhirat ni. Tak ada rasa ni satu musibah yang sangat-sangat besar. Kita cek balik diri kita ni, kenapa aku tak berasa nak buat baik? Kenapa aku tak berasa nak
nak sedekah banyak lagi? Kenapa aku tak berasa nak baca Quran? Kenapa aku tak berasa nak qiyamul lail? Kenapa aku tak berasa nak apa-apalah kan, benda-benda baik. Jadi musibah tu. Banyak aku sekarang ni sedang ditimpa musibah. Kan ada dulu kita pernah cerita bagaimana seorang ulama yang apabila anak dia meninggal dunia, orang datang takziah, dia menangis. Dia menangis, orang pun kata sabar Syekh, sabar. Dia kata aku bukan menangis sebab anak aku mati, kata. Aku menangis sebab, dia kata, orang simpati pada aku bila anak aku mati. Bila aku kehilangan dunia, orang semua pakat takziah pada aku. Sedangkan bila aku tak dapat hadir sembahyang berjemaah, tak ada seorang pun datang takziah pada aku. Dia kata. Sedangkan musibah tu lebih besar lagi daripada musibah kehilangan anak ni. Dan dia kata gitu. Sebab dia nampak musibah mana yang lebih besar. Tapi orang tak nampak kan. Kita nampak musibah ni musibah yang, yalah, COVID-19 musibah kan, ekonomi jatuh musibah, sakit tu musibah dan sebagainya, kematian tu musibah. Kita nampak itulah musibah. Tapi tak mau kepada kebaikan tu sebagai musibah, kita tak nampak. Kita tak peduli pun. Sedangkan patutnya kita kesian loh, kita kesian kat orang macam ni, kata Allah, dia ditimpa musibah sebenarnya ni. Dan mudah-mudahan kita kesian pada diri kita jugalah. Aku sedang ditimpa musibah. Musibah apa? Aku tak mau buat baik. Okey, seterusnya, kafa bizulli fi talabid dunya uqubatan. Cukuplah dengan kehinaan dalam mencari ilmu, mencari dunia sebagai hukuman. Sebab dunia ni insya Allah lebih hina daripada bangkai kan. So bangkai ni, yang cari bangkai ni anjing biasanya kan. Jadi siapa yang sibuk nak mencari dunia, dia ni dah merendahkan diri dia macam anjing kan. Jadi sebenarnya itu je penghinaan yang dah cukup dah. Sebab ada yang kata macam tu juga lah. Dia kata, Ustaz, dia tu orang yang dihormati lah. Orang yang dapat macam-macam daripada kekayaan dunia. Jadi dia tu kan mulia. Tak, sebenarnya hina. Hina bila kita ni siang malam menjadi hamba dunia. Sebab dunia tu macam bangkai, ataupun lebih hina daripada bangkai. Lepas tu kita jadi hamba kepada dia kan. Hamba kepada bangkai, bayangkan kan, kalau seorang tu jadi hamba pada orang kaya dengan hamba kepada orang miskin, tentulah hamba pada orang kaya statusnya lebih hebat daripada hamba pada orang miskin, walaupun dulu hamba. Tapi ni bukan setakat hamba pada orang kaya, hamba pada orang miskin. Ni hamba kepada yang lebih rendah daripada anjing. Kan hina tu. Dan Imam Al-Haddad sebut, itu pun dah cukup dah jadi hina dah. Tak perlulah kita kata hina ni mesti orang kutuk ke, orang maki hamun dia ke, baru jadi hina dah. Hina ni dari sudut kita dah menghambakan diri pada benda yang tak ada apa. Dan azul, dia kata penghinaan pada mencari ilmu, mencari dunia ni. Kadang-kadang dari sudut bila kita bekerja siang dan malam, kan memang dahsyat sebenarnya kita ni menyeksa diri kita. Maknanya kalau kita tanyalah pada orang yang bekerja pejabat sekalipun kan, bukan saya kata kerja pejabat dia hina tak, tapi kalaulah semata-mata untuk dunia, dia memang dia jadi hina sebenarnya. Kerja dari pagi sampai ke petang, dia jadi macam hamba kadang-kadang. Bos suruh kena buat, bos suruh kena buat, bos suruh kena buat. Tak boleh lawan bos. Bos, saya tak mau buat kali ni, hari ni saya nak rehat. Tak boleh. Sakit pun kena ambil MC, kena buktikan. Sakit pun kena buktikan. Kata ni, banyak kita ni diikat. Hang kena buat juga. Kalau pukul 8 masuk waktu pejabat, pukul 8 hang mesti ada kat pejabat. Tak kira macam mana pun. Pukul 4.30, pukul 5 baru boleh balik. Pukul 4.30 lah baru boleh balik. Janganlah 1 minit pun awal. Kan macam kita ni kan kena ikat sebenarnya. Itu kan sebenarnya satu penghinaan juga pada kita kalau ikutkan lah. Sebab kita ni kan merdeka sepatutnya. Suka hati aku lah pun nak buat apa pun. Sebab banyak orang tak mau kerja pejabat, dia nak kerja sendiri. Bila dia kerja sendiri jadi freelance pun sama juga sebenarnya. Dia kena buat, kalau tak buat tak dapat duit kan.
siang malam kena kerja juga. Dia menjadi hamba juga kepada pekerjaan dia tu. Lagi teruk kadang-kadang. Orang kerja pejabat, pukul 8 masuk, pukul 4.30 keluar, okey lagi. Dia sampai tengah malam masih berniaga lagi. Masih kena serabut, kena fikir macam-macam apa semua. Jadi akhirnya kita ni dihinakan kalau kita semata-mata mencari dunia. Kalau semata-mata mencari dunia, benda tu benda yang hina sebenarnya. Tapi kalau kita fikir kata tak, aku buat benda ni untuk kena rezeki sebab aku wajib untuk bagi nafkah pada keluarga aku, dan aku dapat buat benda ni, mudah-mudahan akhirat aku selamat. Okeylah. Mudah-mudahan aku selamat di akhirat. Maka benda tu tak adalah jadi hina mana. Sebab tuan kita bukan bos, tapi tuan kita adalah Allah. Tuan kita bukan pendapatan daripada perniagaan, tuan kita adalah Allah. Maka ketika tu dia tak jadi hina lah. Sebab kita bukan jadi hamba pada bangkai tadi tu, tapi kita jadi hamba pada Allah. Maka selesai lah. Marah orang kalau kita sebut macam tu. Semalam Ustaz Zuramli sebut dekat dalam radio IKIM FM, saya dengar. Dia kata kalau satu orang yang ada motor, beli motor baru, tuan-tuan mungkin sebagian tuan-tuan dengar malam petang kemarin apa? Usrah Nurani. Dia kata kalau seorang ada motor, baru beli motor, pagi petang lah duduk bilik motor dia. Kan? Dia bagi cantik, polish, sikit-sikit tengok motor, sikit-sikit tengok motor. Malam sebelum tidur pun tengok motor dia. Esok pagi bangkit mula-mula sekali buka tingkap tengok motor dulu. Lepas tu cuba kita kata kat dia, hang ni hamba motor. Dia akan marah. Oi, cemat sikit je. Hamba motor lah. Aku hamba Allah. Hamba Allah. Tapi semayang tak pun. Motor tu yang dia tengok siang malam. Tapi kalau kita kata dia hamba motor, dia akan marah. Tapi sebenarnya hakikatnya dia jadi hamba lah pada motor tu, walaupun dia yang beli motor tu. Dia kenalah bilik motor tu. Barulah, mana dia jadi hamba lah. Dia terpaksa untuk bilik motor dia. Hati dia dah dihambakan oleh motor tu. Habis macam tu, dia tak merdeka juga lah dia. Tak tenang, duduk tak tenang, semua duduk ingat motor dia. Kalau ada main semayang pun bawa motor dia, dia teringat motor dia kat luar tu. Janganlah ada orang curi, janganlah ada orang budak-budak nakal bincala kan dengan apa duit siling. Teringat macam tu kan. Hamba. So hina sebenarnya. Hina sebenarnya. Hamba pada bangkai lagilah hina, tak perasan. Jadi angkat diri kita, jangan jadi hamba pada benda yang hina, hamba pada Allah. Wa kafa bizulmi hadfan li sahibih. Cukuplah dengan kezaliman pada makhluk ni, bahana kezaliman itu kebinasaan bagi pelaku kezaliman. Hadfan kat sini maksudnya halaka, kebinasaan di hari kiamat nanti. Dan maknanya orang yang buat zalim pun kadang-kadang macam tu. Dia tak perasan bila dia buat zalim ada benda buruk berlaku pada dia. Dia berasa bila dia buat zalim dia yang hebat. Istilah macam-macam lah tentang kezaliman. Orang yang zalim, bila dia zalimkan orang, dia berasa, oh kemahlah aku ni, aku ni lebih hebat daripada orang, sebab tu aku boleh pijak dia. Banyak orang yang zalim dia berasa macam tu, ego dia makin tinggi kan? Maka macam mana nak tunjukkan bahawasanya kezaliman ni sebenarnya satu benda yang tak elok. Jadi Imam Haddad kata cukuplah kebinasaan itu sebagai balasan kepada kezaliman. Dia tak binasa di dunia, dia akan binasa dekat akhirat. Kalau dia rasa dia dekat dunia dia selamat, dekat akhirat confirm dia binasa. Tapi banyak orang zalim dekat dunia lagi binasa dah. Banyak orang zalim dunia binasa. Okey, seterusnya last sekali yang keempat, wakafa bidzambi aran lil mulimmi bihi. Dan cukuplah dengan beban aib dosa aran aib tu ataupun penghinaan lil mulimmi bihi, bagi yang suka melakukannya. Apakah lagi perkara yang memalukan, yang lebih dahsyat daripada menentang Allah SWT yang memberikan nikmat? Kalaulah orang yang berdosa tu ada rasa malu, tentulah dia boleh mati dengan sebab malunya dia daripada aib yang dia tanggung kerana melawan Tuhan ni.
Jadi kalaulah maksiat kita ni tak ada balasan melainkan itu saja pun sebenarnya dah cukup lah. Kalau lah contohnya maksiat tu tak dibalas dengan neraka contohnya, ataupun dibalas dengan macam-macam balasan duniawi, balasan malu dengan dosa ni pun dah cukup teruk dah sebenarnya. Sepatutnya lah. Benda tu sangat-sangat memalukan bila kita buat dosa. Macam kita kalau buat salah pada orang kan, kita buat salah pada orang kan, kadang kita malu dengan orang tu kan. Ada orang kan dia buat salah terus dia tak nak jumpa dah, sebab dia tahu dia buat salah pada orang tu. Jadi kalau boleh dia tak mau sisih pun dengan orang tu, sebab dia malu sangat dengan orang tu. Kalau orang tu telefon pun dia tak nak angkat, WhatsApp pun dia tak mau balas. Sebab apa? Sebab dia malu sangat dengan orang tu. Nak jumpa tu elak dia, mengelak sebab tak mau jumpa. Sebab dia tahu dia buat salah. Dia tahu dia buat salah pada orang tu. Okey. Macam mana pula dengan kita buat salah pada Allah Ta'ala yang sentiasa melihat kita, yang sentiasa tahu luar dan dalam kita, zahir dan batin kita. Allah Ta'ala tahu. So kalau kita ada rasa malu buat salah dengan Allah Ta'ala, sebenarnya itu pun dah cukup teruk dah. Dah cukup dahsyat dah rasa malu. Sebab Allah dah tengok. Kan kalau seorang manusia ni, kalau dia buat salah, budak kan, kalau dia buat salah, ayah dia, mak dia tak perlu beletih pun sebenarnya. Tengok pun cukup dah. Tengok je dia, perhati je dia. Allah, dia berasa macam kalaulah dunia ni boleh telan dia. Itulah dia rasa. Nak sembunyi kan kalau boleh. Padahal ayah dia tak kata apa pun, tengok aja. Tengok. Sebab dia tahu dia salah. Budak kecil umur 2 tahun dah boleh berasa macam tu dah. Rasa bersalah. Kan? Jadi macam mana kita ni yang kita dah besar panjang, sekali kita tak ada rasa malu, Allah tengok kita. Allah tengok tak siang malam 24 jam. Allah perhatikan kita dalam keadaan kita buat salah pada dia. Buat salah. Berulang kali buat salah, Allah tengok. Ni bukan kantoi buat salah lagi dah. Memang buat salah depan-depan. Kalau biasa orang malu bila kantoi buat salah. Dia buat salah sekali lupa orang tahu kata dia buat salah. Malu. Ini depan-depan pula buat salah. Okey, tuan-tuan, inilah kita. Jadi Imam Al-Haddad kata sebenarnya benda ni cukup dah sebagai balasan. Cukup dah sebagai balasan bagi dosa. Rasa malu tu sendiri. Aib. Aib sangat-sangat bila kita lawan Allah Ta'ala. Selesai. 40. Okey. Jadi insya-Allah 41 kita baca pada bulan depan, insya-Allah.